Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang dimuliakan tuan guru kita Ustaz Jahid dan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat bertemu lagi dalam satu majlis ilmu. Allah kalau sayang seseorang tu, Allah hantar tempat majlis-majlis ini. Kalau Allah tak sayang, dia akan tak pastut. Hingga tak pastut, dia tak sengaja.
Bila kita dapat ilmu, kita musuh, jadi musuh kepada syaitan. Bila kita ada ilmu, jadi musuh kepada syaitan. Tapi semalam negara kita digemparkan dengan 3 orang mu'allaf yang telah kembali kepada ibu dia yang bukan Islam. Ibu dia menang di mahkamah. Kita khawatir anak ni dia akan jaga, kita takut dia kembali kepada agama asal. Ayah ni dipenjara. Dia dah Islamkan, ayah dia Islamkan. Tapi apa kita nak kata, undang-undang tak menyebelahi kita, tak menyebelahi umat Islam. Kita bimbang rasanya. Kita takut jadi natra. Dulu natra. Tapi iktibar pada itu sepatutnya kita kena semak. Orang yang ada kuasa semak balik undang-undang yang ada hari ini. Kena semak. Tak selamat umat Islam hari ini. Boleh murtad bila-bila je. Itulah kita kena jagalah. Jadi panjang pula saya ceramah, minta maaf. Jadi saya jemput Ustaz, orang guru kita untuk ceramah, sampai dengan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ekor ni. Ekor tu. Sampai. Halo. Ni buka. Ni buka. Tu. Search. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fis saqar qalu ma nakum minal musallin wa ma nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kuliah kita pada malam ini saya ingin menghuraikan beberapa ayat yang telah saya bacakan tadi. Ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi menceritakan keadaan orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Bagaimana yang kita maklum berdasarkan pada apa yang Allah terangkan dalam surah Al-Waqi'ah
orang-orang yang beriman di akhirat nanti terbagi kepada dua golongan. Pertama, golongan ashabul yamin, dan kedua golongan muqarrabun. Fa ashabul maimana ma ashabul maimana. Adapun golongan orang sebelah kanan, alangkah bahagianya mereka yang termasuk dalam ashabul maimana. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Adapun golongan as-sabiqun, mereka tersangat bahagia kerana mereka dimasukkan ke dalam surga yang lebih baik. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah golongan muqarrabun. Tetapi di samping ashabul maimanah dan golongan muqarrabun ini, ada satu golongan orang Islam yang nasibnya tak baik, yaitu golongan mujrimin. Golongan mujrimin ini adalah golongan orang yang beriman tapi dimasukkan ke neraka. Sepatutnya orang beriman masuk surga, tapi mujrimin ini dimasukkan ke neraka. Mujrimin artinya orang-orang yang melakukan jinayah, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Mujrimin, mereka ini orang Islam. Sebab itulah kita mudah-mudahan di akhirat nanti jangan masuk dalam golongan mujrimin. Dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi, Allah gambarkan satu suasana dan keadaan kehidupan golongan ashabul maimanah yang di dalam surga. Bila mereka ni duduk dalam surga, mereka ni dapati ada orang-orang saudara mara, orang berkaitan ketika hidup di dunia tak ada dalam surga. Mereka ini duduk di dalam neraka. Si mak cari anak, anak tak ada dalam surga, rupanya di neraka. Ya. Atau sebaliknya, si anak cari mak, rupanya mak di dalam neraka. Ya. Sehingga nanti memenajatkan kita semua. Yang kita sangka sama-sama masuk surga, tak ada. Jadi kerana itulah tuan-tuan, kita tadi akan tanya. Maknanya di akhirat nanti kita boleh tanya, ada hubungan, ya? Kita boleh hubungi saudara mara kita, kenalan kita yang di dalam neraka. Antara pertanyaan kita kepada orang-orang yang berkaitan dengan kita, kenalan kita yang masuk neraka, kita akan tanya, masalakakum fis saqar? Kenapa? Apa sebab awak masuk neraka? Katalah awak ustaz, ngajar sekolah, ngajar universiti, tak sangka betul apa sebab. Patutnya masuk surga. Kan terperanjat ni. Bukan saja ustaz, guru agama, ya. Mungkin mufti pun ada kemungkinan, kita tak tahu. Jadi ditanyalah, masalakakum fis saqar? Apa sebab awak ni masuk neraka? Kenapa pak? Kenapa mak? Ya. Kenapalah awak kan bos saya? Ataupun macam-macam lah. Awak kan ustaz ni kan guru agama saya dulu, patutnya ustaz lah dalam surga, saya ni murid saja.
Jadi dijawablah oleh mereka yang di dalam neraka ni. Jawapan yang pertama, manakum minal musallin. Ni sangat mustahak ya. Di dunia dulu tak sembahyang. Sebabnya tak kira lah si mak ke bapa ke ustaz ke. Pertama tak sembahyang. Tapi tak sembahyang ni saya fikir orang-orang yang beriman, orang alim susah lah ya. Yang kedua, pakunna manaku minal musallin. Yang kedua, manaku nut'imul miskin. Yang kedua, tak membantu orang miskin walaupun kita mampu. Tak mau membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang kedua ni mungkin dah ya, kalau solat tu mungkin zaman sekarang ni orang dah solat. Yang kedua ni banyak kesilapan ni, banyak kesilapan berlaku. Kalau umrah setahun sampai 6 kali, kalau nak bantu orang susah sangat. Ada tak? Ada. Saya jumpa seorang hamba Allah di Kelantan ya. Pada masa saya naik haji tahun 82, dia kata dia dah naik haji 37 kali, 3 kali lagi 40 ya. Tentang tolong orang miskin macam mana, mungkin tersangkut. Jadi yang kedua ni beratlah sikit ni. Mungkin ramai orang tersangkut. Manaku nut'imul miskin. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ni lagi ramai lah. Saya nak cakap yang ketiga ni. Yang ketiga, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Ketika di dunia dulu saya ni berlarut-larut dalam dosa. Memanglah saya Tok Mufti, memanglah saya ustaz, memanglah saya imam, saya Bilal, saya ustazah, tapi berlarut-larut dalam dosa, tak sedar. Yang ini lagi ramai, berlarut-larut dalam dosa tak sedar. Larut-larut dalam dosa tak sedar ni, banyak dosa yang kita lakukan kita tak sedar sampai mati. Antaranya apa? Dosa fitnah. Fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul kharid. Double. Siksanya double. Apa dia? Yang pertama, walahum adzabu jahannam, siksa neraka besok di akhirat. Walahum adzabul kharid, dan bagi mereka yang buat fitnah ni azab bakar. Bakar ni macam-macam tafsiran ulama tafsir dia. Ada yang menafsirkan betul, rumahnya terbakar ya, keluarganya terbakar, hartanya terbakar, dirinya terbakar. Ada juga yang menafsirkan dia akan ditimpa kesusahan demi kesusahan ketika hidup di dunia. Jadi orang buat fitnah ni dosanya besar, lebih besar daripada membunuh. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Kita bunuh orang tu dosanya besar juga, berbanding dengan dosa fitnah lagi besar. Ya, kalau ditimbang lah ya, katalah ya, dosa membunuh itu 100 kg, tapi dosa fitnah ni mungkin ganda, 200 kg. Berlarut-larut dalam fitnah sampai mati. Contohnya kita ambil sejarah lah ya. Dalam sejarah ramai orang-orang sufi, ulama tasawuf ni difitnah.
boleh katakan tak ada ulama tasawuf yang tak difitnah. Contohnya Syekh Abu Hasan As-Sazili, berasal dari Maghribi. Dia meninggal dunia tahun 656 Hijrah, pertengahan abad yang ke-7 dia meninggal. Bukan sikit dah, bukan seorang dua yang fitnah dia. Sekumpulan ulama fiqh fitnah dia. Fitnah apa? Syekh Abu Hasan As-Sazili ini mengajar ajaran sesat. Jadi kumpulan ulama fiqh ni buat memorandum pada kerajaan supaya dibuang dia. Dibuang negara. Akhirnya kerajaan buang. Ke mana? Ke Mesir. Duduk di Iskandaria. Sudah di Mesir, ramai pula pengikut dia. Bukan orang jalan-jalan. Ulama Azhar pun ramai yang belajar. Tak puas hati lagi. Fitnah lagi. Memang dendam lagi. Minta kerajaan supaya kerajaan Mesir jangan benarkan Syekh Abu Hasan ni duduk di Mesir. Halau aja keluar. Sampai macam itu tuan-tuan. Adakah orang-orang yang fitnah ni bertobat? Agak-agak bertobat tak? Tak bertobat sampai mati. Pasal mereka rasa buat baik, selamatkan agama. Mereka rasa buat baik, membela agama, membetulkan agama, menjaga agama. Kesilapan yang mereka lakukan mereka tak tahu. Akhirnya Syekh Abu Hasan As-Sazili ini dapat sambutan seluruh ulama di Mesir. Bukan sebarang ulama besar. Antaranya Raja Ulama Mesir, Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam ni digelarkan oleh orang-orang Islam ya, di Mesir dengan apa gelaran? Sultanul Ulama. Izzuddin Ibnu Abdul Salam meninggal dunia tahun 660 Hijrah. Dia seorang pakar fiqh dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang belajar fiqh tak kenal Izzuddin Ibnu Salam, dia berarti dia tak lengkaplah dia belajar ilmu fiqh. Jadi begitulah fitnah ni. Mereka yang buat fitnah tu sampailah mati tak bertaubat. Dan Allah Ta'ala dah beritahu tadi, innal ladzina fadul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu walahum adzabu jahannam, kata di akhirat. Walahum adzabun kharib. Azabul kharib. Azabul kharib ni, kharib itu bakar. Tafsiran setengah ditafsir memang betul, rumahnya terbakar, dirinya terbakar, hartanya terbakar. Tapi ada juga ahli tafsir kata bukan macam itu, apa-apalah yang menyusahkan dia, ada je. Kemudian selain daripada fitnah ni, macam-macam, 1001 macam fitnah. Orang buat fitnah ni sebab dia yakin dia betul, ya. Dia nak tunjukkan kebenaran, dia nak tunjukkan keadilan. Selain daripada fitnah, tuan-tuan, ya, amalan yang kita amalkan berlarut-larut dalam dosa kita tak tahu ialah amalan yang melibatkan melibatkan sihir. Amalan yang melibatkan ilmu sihir. Kenapa saya katakan amalan yang melibatkan ilmu sihir ini menjadi salah satu amalan yang biasanya menyebabkan seorang itu berlarut-larut sampai mati
dia tak sedar, dia tak pernah taubat. Pertama sama saja ya. Orang yang menggunakan ilmu sihir ni pun ramai yang dia tak sedar ilmu sihir ni bukan sihir. Ilmu sihir yang diamalkan tu bukan sihir, tapi doa, ayat-ayat Quran yang hakikatnya sihir. Inilah yang kita takut tuan-tuan ni. Dia tengok ayat Quran tapi jadi sihir. Bila melibatkan sihir, maka kita akan terlibat dua dosa. Dosa nombor 1 dan dosa nombor 2. Apa dosa nombor 1? Syirik. Apa dosa nombor 2? Sihir. Berpandukan kepada hadis Nabi, ijtanibu sab'a mubiqat. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala asyirka was-sikhra wa akla malal yatim. Sampailah akhir tak perlu saya baca Jauhilah 7 dosa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka. Sahabat bertanya, apa dia ya Rasulullah 7 dosa yang boleh bawa seorang tu masuk neraka? Rasulullah kata, yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua sihir. Bila kita terlibat dengan ilmu sihir, dosa nombor 1, dosa nombor 2 akan kita lakukan. Kita terlibat dengan dosa syirik dan dosa sihir. Berat tuan-tuan. Yang kesiannya apa? Kita tak sedar. Ini ayat Quran, ini bukan sihir. Ya. Ini boleh. Pula ada pula banduan ni. Satu masa dulu Jakim keluarkan panduan seni bela diri. Kalau seni bela diri itu menggunakan ayat-ayat Quran, itu boleh, tak salah, tak dilarang. Jadi ukuran kita apa, bila ayat Quran tak salah, itu bukan sihir, tak ada guna syaitan, karena syaitan takut dengan ayat Quran. Cuba tuan-tuan tanya, syaitan tu takut ke dengan ayat Quran? Takut tak? Syaitan tu baca Quran lebih pandai dari kita pun ada. Tanyalah Ustaz Majid, dia ngobat orang kadang-kadang pesakit tu, dirasuk jin tu. Kita baca, jin tu baca, kita baca, dia baca. Habis ayat yang kita hafal, dia banyak lagi yang dia hafal. Hanya siapalah sajalah pernah ngobat orang. Ada jin-jin ni yang pandai baca Quran. Kalau tengok kat YouTube tu pun tengoklah, ada ustaz-ustaz yang tengah ngobat orang sakit. Ustaz tu baca ayat Quran, jin yang dalam badan tu pun baca. Tak panik. Jadi sihir ni tuan-tuan memang sangat mengelirukan kita. Sihir sangat melirukan kita. Kenapa kita terkeliru? Karena kita selalu dibekalkan dengan maklumat berkaitan dengan karomah. Oh, ini keramat nih, dia orang alim, ini bukan sihir. Kemudian dalam kitab pula, dalam kitab lama lah yang kita baca, kitab teks di sekolah agama, perbezaan antara sihir dengan karomah. Karomah ialah perkara-perkara yang luar biasa, khariqul adah, yang berlaku pada orang-orang yang soleh,
orang-orang yang alim. Sihir ialah perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku pada orang-orang yang jahat. Kita tengok orang itu alim. Apa tu alimnya? Dia lepasan Universiti Islam. Dia ustaz, ustazah. Tak alim ke? Sebab itu kita terkeliru, tuan-tuan. Itu sangat terkeliru. Kiai pula kadang-kadang kalau di Indonesia, kiai. Ya. Ada seorang kiai yang terkenal di Indonesia. Sedang melebarkan pengaruhnya di Malaysia. Ilmunya itu sangat menarik perhatian. Tuan-tuan kalau dengar pun nak ikut. Salah seorang yang ikut kiai ini pernah bercerita dengan saya. Dia tanya, betul tak ilmu ni? Ilmunya apa tuan? Ilmu zikir. Apa tak betulnya? Orang yang belajar ni diberi satu kertas, selai kertas exercise book. Senang saja ditulis. Dimulai amalan ini bermula dengan membaca wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Itu je. Yang kedua, nombor 2, membaca Fatihah sekali, niatkan pahalanya untuk Rasulullah. Ketiga, baca Fatihah sekali, niatkan pahalanya untuk tuan guru itu. Ketiga, zikir dalam hati Allah. Allah kejam mata. Rasa-rasakan roh kita ni dipimpin oleh kiai ini naik ke mana? Naik ke aros. Kejap je nanti terasa badan kita ringan. Macam terapung. Kejap lagi nanti kita macam nampak aros. Jadi hamba Allah ni tanya saya, betul tak ni? Ini tak betul. Sebab bila saya tanya, setiap awak zikir terasa terangkat ke? Terapung? Iya. Oh, hebat ni. Jadi orang ramai yang ajar kiai zikirnya Allah, ya. Ada baca Fatihah untuk Rasulullah. Asasnya wa man yattaqillah wa man yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Semua betul. Tetapi sebenarnya kalau kita faham, ya, hamba Allah ini, amalan ini berlatar belakangkan syaitan. Itulah tadi timbul masalah. Syaitan berani ke dengan ayat Quran, berani ke dengan kalimah Allah. Lebih daripada itu pun boleh. Lebih daripada itu pun berani. Seorang alim lain, dia ajar zikir la ilaha illallah, ya. Baca Fatihah sekali untuk Rasulullah, la ilaha illallah, ya. Niatkan rohnya itu bersama orang mengajar itu pergi ke aros. Bila baca la ilaha illallah, guru yang ngajar ini tolak tongking dia. Lepas tu dia tak sedar, dia rasa sampai ke aras. Tengoklah, ajaran ini pun sudah dibetulkan sesat. Yang ngajar orang alim. Jadi itulah tuan-tuan ni. Kalau di zaman 13 Mei, ramailah. Ramai orang Islam terlibat dengan sihir. Macam-macam, 1001 macam. Sebab saya saksikan. Aku 13 Mei itu. 13 Mei, selepas saya mendaftar 8 hari. Student tahun 1 UM. Meskipun cuti 3 bulan. Lepas buka, saya pergi bertaling. Duduk asrah, duduk sewa rumah sewa di Petaling. Pada masa itu orang ramai berduyun-duyun belajar apa?
Kononnya ilmu ni lah, ilmu ayat-ayat Quran, ilmu kebal, macam-macam ilmu. Semua orang percaya. Sebab apa? Puasa ayat Quran, doa-doa tertentu, puasa seminggu, puasa 40 hari. Nanti kalau puasa ni 40 hari, parang kita, pedang kita boleh terbang sendiri, cari sasaran musuh. Bila dengar itu, takkanlah tuan-tuan tak nak best juga ni. Kalau tuan-tuan tengok YouTube ni, siapa yang pandai terbangkan pedang parang? Orang Dayak Kalimantan sana. Dia boleh terbangkan, dia boleh tunjukkan ya, pedang dia boleh terbang ini, boleh menari lagi. Jadi kalau kita kira lah tuan-tuan 13, memang ramai orang terjebak dengan ilmu sihir, ilmu kebal, ilmu itu, ilmu ini. Masih itulah juga datang Nasrul Haq daripada Indonesia. Nasrul Haq, zikir mufarridiyah, Allah, 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 boleh menggelapkan mata musuh. Musuh tak nampak kita. Akhirnya semua ini sudah dibetulkan, semua sesat. Tapi ramai tak yang terlibat? Berpuluh ribu. Semua tobat ke? Mungkin sampai mati tak bertobat. Namanya saja pun sudah menipu kita. Nasrul Haq, kemenangan yang hak, pertolongan yang hak, bukan batil deh. Kalau nasrul batil, itu tak mau. Macam-macam tuan-tuan ni. Dan masyarakat kita sendiri pun memang terlibat ni dengan ilmu-ilmu sihir ini, seperti tangkal azimat. Tangkal azimat. Oh, ini boleh sebab ni ayat Quran, kita ambil keberkatannya. Kita fikir gitu, tapi sebenarnya salah. Sebab Rasulullah dah bagi tahu secara tegas, man alaqa faqad asyraka. Siapa pakai tangkal, sesungguhnya dia syirik. Tak kira apa tangkal pun. Rasulullah tidak kecualikan illa bi ayatil Quran, kecuali dengan ayat Quran. Rasulullah tak sebut itu. Bila ayat Quran tu ditulis, dia jadi tangkal, kemana fikiran orang pakai itu? Oh, ini yang jaga aku. Allah tak tahulah. Sekalipun ayat Quran, ramai tak orang pakai gunakan tangkal dengan ayat Quran? Ramai. Sehingga baju kebal pun ada. Mungkin tuan-tuan tak nampak baju kebal. Baju kebal pun ada. Baju kebal ni tuan-tuan ditulis dengan ayat Quran. Tapi yang punya tu pernah dia pakai, boleh tak saya tikam? Jangan. Takut pula. Kata kebal, tak apalah, saya cuba. Kalau masuk ni pisau pun 1 inci tak mati. Dia tak mau. Jadi begitulah ya. Di dalam amalan ni, apa tadi, tangkal azimat ni, ini ramai yang terlibat dengan ilmu sihir. Tangkal azimat itu kebanyakannya sihir. Boleh katakan tak ada yang tak sihir. Sekalipun ayat Quran pun jadi sihir. Bila sihir, maka terlibatlah kerjasama syaitan. Kerjasama syaitan.
seorang ahli hadis, yaitu Ibnu Hajar Haytami, yang terkenal, dia ahli hadis yang terkenal. Bila sebut Ibnu Hajar Haytami, dia seorang hafiz bidang hadis. Seorang hafiz bidang hadis ni, dia hafal hadis tak kurang 300,000 ke atas. Dia tulis sebuah kitab kecil tentang sihir. Tajuknya apa? As-sihru wal khasadu, sihir dan hasad dengki. Beliau mendefinisikan sihir dengan katanya, ma khasala bi muawanati syayatini bi darbin minat taqarrubi ilaihim. Apa yang dapat dicapai oleh manusia, tujuan-tujuan tertentu yang dapat dicapai oleh manusia dengan pertolongan syaitan sesudah manusia tersebut melakukan sesuatu yang dikehendaki, yang disyaratkan oleh syaitan sebagai tanda menyembahnya. Banyak definisi sihir ni saya temui, tapi definisi Ibnu Hajar Haytami ini saya fikir sangat sangat baik, sangat tepat dan mudah kita faham. Sebab itu saya pilih ya, saya ulang lagi sekali. Kejayaan seseorang mencapai satu-satu tujuan dalam hidupnya dengan pertolongan syaitan sesudah manusia tersebut memenuhi syarat atau kehendak syaitan itu sebagai tanda menyembahnya. Kalau kita ya belajar sihir, memang ada. Kita belajar sihir ni ikut hadis Nabi. Bila kita belajar ilmu perbomohan, belajar sihir. Rasulullah bersabda, man ta'allama su'batan minan munajjim faqad ta'allama su'batan minas sihri zada ma zada. Siapa yang belajar satu kaedah, satu ilmu daripada pawang atau bomo, berarti dia telah belajar satu cabang sihir. Bertambahlah sihir yang dipelajari bila dia belajar semakin banyak daripada pawang itu. Ini hadis Nabi. Dalam masa kita berubat dengan pawang, biasanya dalam budaya kita, apa kata pawang? Boleh, insya-Allah saya akan ubatkan, tapi sembuh tu Allah. Cuma saya nak ingatkan dah, sembuh tak sembuh jangan lupa bayar apa? Bayar pengeras. Pengerasnya tak susah, duit 25 sen je. Alah, kita pun 25 sen mudah. Kadang-kadang pengerasnya tak susah, sekeping asam gugur saja. Alah, sekeping asam gugur kecil je. Kita dah berubat, kita bagilah pengeras. Pengeras inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Haytami sebagai tanda menyembah syaitan. Siapa yang tahu? Pengeras itu tanda kita menyembah syaitan. Ada dalilnya tak? Ada. Rasulullah pada satu ketika tiba-tiba bersabda, wahai sahabat, kamu tahu tak sebab seekor nyamuk seorang mukmin masuk neraka? Sebab seekor nyamuk juga seorang mukmin masuk surga. Ya Rasulullah, macam mana boleh begitu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, macam mana boleh begitu ya Rasulullah?
Rasulullah berceritalah panjang sikit. Dua orang mukmin dia berjalan sampai ke satu daerah yang dikuasai oleh satu kaum yang menyembah berhala. Dua orang mukmin ini nak menyeberang sungai. Hanya ada satu jambatan di situ. Nak menyeberang sungai menggunakan jambatan tersebut, mestilah buat penyembahan berhala pada berhala yang ada di tepi sungai itu, yang dijaga oleh kaum tersebut. Kalau tak buat persembahan tak boleh. Jadi orang yang pertama dia minta, kalau nak nyeberang boleh, tapi buatlah penyembahan. Nak sembahkan apa? Aku tak ada apa-apa. Kebetulan ada macam bangkai nyamuk. Bangkai nyamuk adalah ni. Tak apa. Dia letakkan di depan berhala. Dia boleh lalu, boleh nyeberang. Orang ini, kata Rasulullah, masuk neraka. Orang yang kedua, aku tak mau. Dalam ajaran agama aku, ini tak boleh. Aku hanya menyembah Allah saja. Orang ini ya, kena marah, dia lawan, akhirnya terbunuh. Orang kedua ni masuk surga kerana tak boleh mengadakan seekor nyamuk. Sebab itulah tuan-tuan, pengeras ni perkara yang kecil-kecil. Kalau cerita Nabi seekor nyamuk, bangkai nyamuk pun tak apa. Cerita dalam budaya kita apa? Sekeping asam lugur, apa sebiji ibu garam, ya, uang 25 sen. Kan kecil-kecil ni. Sebab itulah tuan-tuan, kita dah tersilau. Si pawang memanglah dah salah besar. Sebab jadi pawang, kahina, munajim, urab ini semuanya ahli sihir ya, diperangi oleh Rasulullah zaman awal Islam. Sebut dalam Quran, sebut banyak hadis Nabi. Tapi kita yang berubat pun terlibat juga dalam syirik dan sihir. Terutamanya masa dulu ya, awal abad 20, manalah ada klinik, manalah hospital di bandar. Tahun 50-an pun di kampung saya pun orang tak kenal, ubat-ubat ni tak kenal, Panadol pun tak kenal ya, 50-an tu. Kalau sakit apa? Kalau sakit kenalah makan lempuyang, demam lempuyang, sakit perut lempuyang ya, apa itu cacing pun lempuyang, semua lempuyang. Tuan-tuan tahu lempuyang lah yang pahit. Jadi peranan pawang bomong itu memang hebat ya. Sampai sekarang saki-bakinya masih ada. Jadi terlibat dengan amalan sihir, terlibat dengan syirik kerana kita menggunakan khidmat syaitan. Kita berlarut-larut sehingga mati tak sedar. Cuba kita tengok apa yang Allah sebut dalam Quran. Ayat 128, ayat 128 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaksartu minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru maswakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Pada hari dikumpulkan semua di padang mahsyar. Ni satu keadaan, satu suasana ya, manusia yang bakal dimasukkan ke neraka kerana terlibat dengan kerja-kerja syaitan.
kerja-kerja sihir, berlarut-larut sampai mati. Semuanya diceritakan dalam ayat ini. Pada hari dikumpulkan semua di padang mahsyar, manusia, syaitan dan jin. Maka Allah berfirman, ini, ya ma'asyaral jinni, wahai gulungan jin dan syaitan, qad istaksartum minal insi, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Contohnya, kita jangan sampai tergolong dalam golongan manusia yang disesatkan oleh syaitan. Qad istaksartum minal insi. Apa jawab manusia yang dapat hikmat daripada syaitan tadi? Wa qala awliya'uhum minal insi, maka berkatalah manusia yang menjadi rakan kongsi syaitan itu ketika di dunia, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, istamta'a ba'duna bi ba'din. Memang betul ya Allah, di dunia dulu kita bertolong kerjasama. Syaitan banyak tolong saya banyak tolong syaitan. Kami berbangga-bangga. Dalam keadaan itu ya Allah, wa balagna ajalana allazi ajaltana. Dalam keadaan itu ya Allah, tiba-tiba ajal yang kau tetapkan sampai kami mati tak sempat taubat. Betul tak? Apa ya Allah? An-naru maswakum. Kalau begitu, wahai jin, wahai manusia, tempat kamu adalah dalam neraka. Khalidina fiha, kekal selama-lama di dalamnya. Ini naklah kita ingat ya. Catatkan ayat 128 surah Al-An'am. Seorang kawan saya, kawan dulu masih budak-budak di kampung, dia jadi pawang. Tapi dia tak mengaku pawang, sebab dia mengaku dia wali. Ya. Macam mana cara dia dapat ilmu perubatan ni? Tiba-tiba satu hari dia dengar suara, awak buatlah pasport antarabangsa, ambillah tiket kapal terbang ke Jakarta. Nanti di lapangan terbang Jakarta, pintu keluar itu ada seorang pemuda menunggu awak, bawa awak ke satu tempat. Kawan saya ni pun buat pasport antarabangsa, beli tiket ke Jakarta. Dia keluar dari lapangan terbang tu, orang menunggu tanya dia, awak sebulan? Ya, mari ikut saya. Masuk dengan kereta. Dibawa ke mana? Bukan bawa ke hutan tuan-tuan, dibawa ke Masjid Demak. Itu kan semua okey ya. Yang bawa itu bila dah sampai masjid, awak di sini 3 malam saja. Malam ini awak sembahyang hajat. Malam besok yang kedua awak berzikir la ilaha illallah. Malam ketiga awak hanya selawat Nabi, itu je. Paginya yang ketiga tu nanti saya ambil awak balik ke lapangan terbang Jakarta. Betul tuan-tuan. Bila dibalik itu jadi macam mana? Hebat. Rumah dia dekat Pasir Gudang. Dia tengok orang pergi balik ni ke kilang-kilang, semua telanjang. Berapa lama? 3 bulan. Lepas tu dia tak nampak. Bila tak nampak, dengar suara. Bukan saja dengan suara, ada orang duduk di depan dia. Ngaku apa? Saya ni Sunan Kalijogo. Saya ni Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ni salah seorang wali songo. Engkau sekarang sudah sampai waktunya untuk mengubah orang. Kata kalau saya ni saya tak tahu, tak apa, nanti saya ajar. Akhirnya ada orang sakit dia. Dalam berapa tahun saja dia jadi pawang yang terkenal. Jadi pawang terkenal, kasapnya hebat. Apa saja yang hilang bagi tahu dia. Dia boleh cerita. Sehingga cincin hilang, dia boleh cakap, cincin ni bukan hilang. Awak balik, awak ada di bawah lipatan baju warna ni. Orang tu balik betul. Kasapnya hebat.
Sehingga orang pejabat agama Johor percaya dia ni wali Allah. Jumpa saya, dia pun mengaku wali. Ustaz saya ni sebenarnya wali Allah. Tapi ilmu saya ni saya tak belajar siapa-siapa, saya dapat dia cerita macam tu. Saya kalau macam itu bukan betul, itu salah. Itu syaitan. Ustaz mana tahu wali ini Sunan Kalijogo, saya nampak betul dia duduk pakaiannya, saya kenal. Kata saya, syaitan nak rupa apa saja bukan susah. Lama kelamaan tuan-tuan dia tak semayang. Saya tanya kenapa tak semayang? Ustaz mana tahu. Markah semayang ni berapa ustaz satu semayang? Saya kata tak ada markah, ada pahala Allah tahu. Allah saja yang tahu. Lagi ikhlas banyaklah pahala. Oh, bukan gitu. Satu sembahyang itu markanya 6. 5 waktu 30. Saya ngobat orang ni, seorang tu markanya 6. Kalau 5 orang 30 juga. Kalau hari itu saya ngobat 5 orang, saya tak perlu sembahyang. Oh. Ini kan ajaran syaitan yang menggugurkan kewajiban. Dia kata tidak, ini Sunan Kalijogo, wali besar. Dia cerita-cerita macam-macam tuan-tuan. Saya ni seorang wali, dipimpin wali. Saya mati nanti umur saya 150 tahun. Tapi dia meninggal dunia tahun 2014, belum pun 70. Jadi ini kan tipu. Semua dia ngobat orang semua dengan ayat Quran, dengan selawat Nabi. Tak ada jampi sampah satu pun tak ada. Jadi begitulah ya. Dalam apa tadi ayat yang saya bacakan tadi, ayat 128 surah Al-An'am ya. Maka berkatalah manusia yang menjadi rakan kongsi syaitan itu, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajaltalana. Dalam keadaan itu ya Allah, tiba-tiba ajal yang kau tetapkan sampai kami mati tanpa bertobat, kan berlarut-larut dalam sunyi. Maka Allah kata tempat kamu adalah di neraka kekal selama-lama. Yang ini kita takut tu. Kita takut. Sebab itu kita mesti tahu ya, membezakan sihir dengan karomah. Sihir dengan karomah. Orang yang selalu individu yang selalu mengelirukan kita fikir karomah apa dia? Kasyaf. Betul tak? Kasyaf. Di mana-mana di negara kita ni, di Johor ke, di Kedah ke, di Selangor ke, mana-mana negeri di Indonesia pun ada orang kasyaf kan. Masyarakat kita rasa yakin, berpandangan, berpegang, kalau seorang itu kasyaf, itu wali Allah. Makin hebat kasyafnya, itu wali besar. Kat kampung saya ada seorang kasyafnya hebat. Memang hebat. Kasyafnya 24 jam lah. Maknanya kasyaf tu kebolehan dia. Apa saja niat kita dia tahu. Satu masa dia meninggal. Bila meninggal, beberapa tahun kemudian, salah seorang anak lelakinya sakit. Dia sakit, keluarganya obatkan merata-rata. Sampailah dia obatkan kepada seorang ustaz. Bila ustaz ni obatkan, tanya jin di dalam tu. Dalam anak lelaki ini ada jin. Ini dari mana? Ini daripada bapaknya. Jadi maknanya si bapak kasyaf 24 jam itu kasyaf jin. Bila bapaknya meninggal, jin tu ikut anak lelaki, menyebabkan dia sakit. Bila diobat oleh seorang ustaz, ustaz tu tanya, awak ni dari mana? Aku ni bapaknya punya. Terang tak? Kasyaf si bapa ni kasyaf jin. Tuan-tuan,
Saya fikir tuan-tuan ada maklumat ya, yang orang-orang di Malaysia ni yang kasyafnya hebat-hebat. Itu janganlah kita cepat-cepat percaya dia itu wali Allah. Jangan. Sebab itulah kita nak tahu apa beza antara karamah dengan sihir. Apa beza antara kasyaf sebenar dengan kasyaf syaitan. Bezanya senang saja. Kalau kasyaf syaitan atau jin, dia menjadi kebolehan. Kalau kasyafnya itu kebolehan seseorang, itu kasyaf jin. Kalau kasyaf yang datang dari Allah, dia datang bila Allah kehendaki saja. Terlalu jarang. Contohnya apa? Sayyidina Umar ada kasyaf tak? Ada. Dia sentiasa kasyaf tak? Tidak. Bila dia kasyaf, ketika dia memerintah jadi khalifah, sedang dia baca khutbah, ini cerita yang paling terkenal. Sedang baca khutbah jemaat, tiba-tiba dia nampak ini kasyaf lah, nampak pasukan tentera Islam yang sedang berperang di sepadan, dipimpin oleh seorang panglima bernama Syariah, dalam bahaya. Sayyidina Umar terkejut, terus berhenti baca khutbah. Dia meraung, ya Syariah al-Jabalah. Syariah pun dengar. Jadi selamatlah tentera Islam. Mungkin beratus kilometer. Selepas itu tuan-tuan, selepas berapa minggu atau berapa hari selepas daripada Sayyidina Umar kasyaf, dia hamba Sayyidina Umar bernama Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni seorang jenderal Parsi yang ditawan, dijadikan hamba Sayyidina Umar. Abu Lu'lu' ni macam dia dah Islam betul lah, tapi oleh kerana dia jadi hamba Sayyidina Umar, dia ada terasa terhina. Jadi dia dendam nak bunuh Sayyidina Umar. Satu hari Abu Lu'lu' bertemu Sayyidina Umar, cakap betul-betul depan berdepan, ya Amirul Mukminin, dulu ketika aku jadi jenderal tentera di Parsi, aku bukan hanya pegawai tentera, aku juga seorang engineer yang pandai buat kisar gandum. Kisar gandumku terkenal di Parsi, semua orang tahu. Boleh tak aku buatkan satu kisar gandum yang sangat menakjubkan, akan jadi bualan manusia sepanjang masa hingga hari kiamat. Sayyidina Umar kata, saya suka, buatlah, saya sangat suka. Padahal kata-kata Abu Lu'lu' ni adalah isyarat dia nak bunuh. Sayyidina Umar kasyaf tak? Tak kasyaf. Bayangan sudah diberi pun tak kasyaf. Satu hari selepas itu Sayyidina Umar seperti biasa pergi masjid nak sembahyang subuh. Abu Lu'lu' hendak diterkam tikam kat perut yang membawa kematian Sayyidina Umar. Kasyaf tak dia? Kalau kasyaf jin tuan-tuan, tak usah main-main. Kalau kasyaf jin, insya-Allah dia akan tahu. Ini bezanya. Sebab itu kasyaf yang datang daripada Allah ini, Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar dan Khandalah. Kenapa Rasulullah bagi tahu pada kedua-duanya? Karena Khandalah seorang sahabat yang wara dan juga Abu Bakar bersama-sama Rasulullah dalam satu misi perjalanan ke satu daerah. Ketika bersama Rasulullah itu, Khandalah dikurniakan oleh Allah kasyaf, nampak surga, nampak neraka. Abu Bakar mau itu juga, tapi masing-masing tak bercerita. Sesudah balik, kerana tak tahu tak ada maklumat pada Abu Bakar, tak ada maklumat yang lengkap pada Khandalah. Khandalah dia nak cuba tengok balik lah.
tengok surga ni. Cuba-cuba tak boleh, cuba-cuba tak boleh. Abu Bakar cuba tak boleh. Dah beberapa hari cuba tak nampak. Alhamdulillah dalam hati berasa agaknya iman aku ni merosot serendah-rendahnya. Agak aku ni dah munafik. Abu Bakar pun gitu juga. Tapi masing-masing tak cerita. Alhamdulillah berlari-lari pergi ke rumah Rasulullah. Abu Bakar pun gitu juga. Bertembung di tengah jalan. Bila bertembung tengah jalan, Sayyidina Abu Bakar tanya Khandalah, "Kaifa anta ya Khandalah?" Macam mana imanmu ya Khandalah? Khandalah jawab, "Nafaqah Khandalah ya Abu Bakrin." Ya Abu Bakar, Khandalah sudah kufur, sudah munafik. Lalu Abu Bakar terperanjat, "Masya Allah, ma taqulu." Masya Allah, apa yang kau cakap ini Khandalah? Ya Abu Bakar, hari itu ketika aku bersama Rasulullah, aku nampak surga, nampak neraka. Sesudah aku balik beberapa hari ini, aku cuba nak nampak lagi, tak boleh. Tentulah aku munafik. Maka Abu Bakar pun pecahkan resik. "Wahai Khandalah, aku pun samalah. Aku sama juga dengan kau. Aku nak cuba tengok pun tak boleh. Agaknya aku ni munafik juga. Mari kita jumpa Rasulullah." Kedua-duanya jumpa Rasulullah. Nasihat Rasulullah ni panjang lebar, ya. Tapi kata-kata Rasulullah di akhir nasihat itu sangat penting. Rasulullah tutup nasihatnya itu dengan mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ya Khandalah, as-sa'ata, as-sa'ata." Apa maknanya? Wahai Abu Bakar, wahai Khandalah, pengalaman kita nampak seperti yang kau alami itu hanya berlaku pada masa yang Allah kehendaki sahaja. Engkau ni dulu betul, tak salah. Iman kau taklah merosot. Jadi inilah karamah, bukan kebolehan. Jadi kalau kasyaf itu kebolehan, itu kasyaf syaitan, kasyaf jin. Tuan-tuan boleh guna, ya. Kalau setakat ini tuan-tuan ada individu, ya, yang selalu diagung-agungkan, dia itu alim besar, ini itu wali Allah, sentiasa kasyaf. Niat kita datang ke rumah dia pun tahu, apa saja tahu. Ini bukan, tuan-tuan, ya. Cerita Abu Bakar Khandalah ni boleh kita jadikan panduan. Kata-kata Rasulullah, as-sa'ata, as-sa'ata, itu sangat penting. Berlaku kasyaf itu bila dikehendaki oleh Allah, bukan menjadi kebolehan seseorang. Kalau kebolehan, itu kasyaf syaitan. Jadi saya fikir saya dah cakap panjang. Mudah-mudahan kita dapatlah manfaatnya. Jadi setakat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan nantilah. Ada soalan ke? Kita tangguhkan yuk dalam kuliah akan datang ni. Tentunya banyak soalan-soalan yang boleh timbul. Sekarang ni berapa? 9 ya. Dah lewat dah. Ada yang dah ngantuk dah, ada yang dah lapar. Tapi insya-Allah ada roti telur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina, li ummahatina, li ikhwanina, li akhwatina, wa li muallimina, li masyayikhina, wa li muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan taqabbalah
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبارك كريم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita, sudi mengajar kita sehingga pukul 9. Orang kampung dulu kata belum pecah mata belalang lagi. Alhamdulillah Tuan Guru kata kita tadi, jangan kita buat fitnah. Zaman Nabi Musa alaihissalam, bila seorang saja umat dia buat fitnah, Allah tak turunkan hujan. Agak-agak kita macam mana? Seorang dia tak buat fitnah, tak turun hujan, sehingga bertaubat semua baru Allah turunkan hujan. Jadi kita ni sekarang orang baik semua kita ni, tapi kita tak buat fitnah. Mungkin kita hantar fitnah, tolong orang. Bila kita tolong orang, berjuta orang kita dah hantar, bila kita nak tarik balik. Alhamdulillah. Jaga-jagalah, kadang-kadang kita dapat WhatsApp, kita jaga. Kita takut kita tukang tolong hantar orang buat fitnah. InsyaAllah tuan jangan balik dulu, makan nasi lemak ada. Tuan Guru kita belanja kita roti telur. Roti telur. Jadi jangan balik dulu, kita makan dulu santapan.